Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Hari ini tersambung lagi pengajian kita di dalam kitab Risalah Tauhid. Cuma hari ni dia punya sambungan tajuk tu berat sikit lah. Walaupun dia dalam dua perenggan ni berat sikit, nak kena faham tu. Kalau ada kitab boleh ambil kitab lah kan. Risalah Tauhid. Maka sifat kudrat dan iradat. Sifat kudrat dan iradat. Kudrat itu kuasa lah, dan iradat itu kehendak. Tidak ta'alluq, tidak berkait. Tidak ta'alluq, tidak berkait, tidak melibatkan kepada wajib hakiki. Sifat kudrat iradat ni dia tak ada kena mengena dengan sesuatu yang bersifat wajib secara hakiki. Apa dia? Apa dia wajib hakiki sebenarnya? Jawapannya wajib hakiki lah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni wajib hakiki. Jadi Allah Ta'ala dia maha berkuasa, kudrat. Allah Ta'ala dia maha berkehendak, iradat. Tapi Allah Ta'ala jadikan diri dia tak? Nanti timbul soalan tu. Sebab Allah kalau dia berkuasa, dia boleh berkuasa diri dia. Tapi dia kata sini tidak tertakluk kepada wajib hakiki. Nampak? Kudrat kena faham. Kudrat ni maknanya apa? Bila Allah berkudrat melakukan sesuatu, maka dia beri bekas atau beri kesan. Allah berkuasa menjadikan orang itu sihat. Jadi sihat itu bukan sebab kena makan ubat, sebab kuasa Allah kan. Allah berkuasa menjadikan seorang itu sakit. Sakit bukan sebab kena makan. Kalau Allah Ta'ala nak sakit-sakit kan, sebab minum tak juga. Macam kata kudrat pula, iradat, kehendak Allah. Kehendak Allah maknanya dia mengkhususkan untuk menjadikan satu. Maknanya contoh Allah Ta'ala menjadikan saya ni Melayu, itu iradat Allah. Kehendak dia telah menetap mengkhususkan saya Melayu, saya pula lelaki. Tapi sekarang soalnya sekarang ni diri Allah Ta'ala tu wajib hakiki. Jadi Allah Ta'ala buat diri dia ke? Allah Ta'ala berkuasa buat satu, buat apa saja, tapi dia tak buat diri dia. Ini dia kata tidak bertakluk dengan perkara wajib hakiki. Satu dia kata Allah itu qadim, sedia ada. Kalau Allah jadikan diri dia, jadi maknanya apa? Allah Ta'ala itu sifatnya makhluk. Makhluk mana? Dijadikan. Setiap makhluk atau yang dijadikan artinya sifatnya baharu. Bila baharu, menerima perubahan. Muda tua, hidup mati, sihat sakit, kan? Betul tak? Ini itu wajib hakiki. Jadi wajib hakiki ni, kudrat iradat berkait dengan wajib hakiki? Tidak, jawapan dia. Dan mustahil hakiki. Apa dia mustahil hakiki? Allah Ta'ala mustahil menjadikan baginya isteri dan anak. Allah Ta'ala kan maha berkuasa. Dia kan maha berkehendak.
Kuasa ada, kehendak ada. Maksudnya dia boleh buat apa saja yang dia hendak sebab dia berkuasa. Dan dia boleh berkehendak buat apa saja sebab dia berkuasa. Dan dia boleh buat apa saja dia hendak sebab dia berkehendak. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak buat? Sebab itu dia kata, itu mustahil Allah menjadikan untuk dirinya itu isteri dan anak. Walaupun Allah Ta'ala mampu melakukan apa saja, tapi Allah tidak buat yang dikatakan mustahil hakiki. I think pengecualian dalam bab ta'alluq kudrat iradat ni. Sila. Dia nak buat satu, dia buatlah. Contohnya hari ni hujan. Dia kehendak dia hujan. Allah Ta'ala kehendak, tu maha berkehendak. Mana kita tak boleh nak halang. Jelas kan? Kalau kata, contohlah, saya sekarang nampak sihat kan. Selagi kalau dari 1 minit sakit, Allah, na'udzubillah, ni contoh kan. Tak boleh nak halang. Dia maha berkehendak. Maha tu mana dia betul-betul kuasa power dia. Kudrat power. Kehendak tu dia punya kehendak dia. 100% ke dia? Itu kata maha kehendak. Kan Allah Ta'ala maha berkehendak. Itu dia kata dalam Quran, iza arada syai'an, bila Allah Ta'ala berkehendak melakukan sesuatu kan, ayyaqula lahu kun fayakun, dia hanya kata kepada yang dia nak buat tu, kun, jadilah, fayakun. Tengok, tu jadi. Maknanya apa kita masuk kat situ kan? Tu jadi, ni maknanya tak boleh nak halang. Na'udzubillah min zalik lah kalau kita tak baik lah. Yang baik semua orang nak belaka. Ada tak? Macam Fatah Amin tak nak ceraikan Fazura. Betul tak? Fazura pula nak cerai. Contohlah dia kata kan, dia ambil isu semasa lah, bukan nak cita-cita aib dia, tidak, tu aib lain kan. Berlaku cerai tu pula. Tu kata dah kehendak Allah Ta'ala. Kan? Ni kehendak. Kan? Itu saja. Macam tu soal hidup mati sama kan. Allah Ta'ala kita itu yang maha kuasa, maha berkehendak. Dia dah boleh buat dengan kehendak dia, dan dia akan berkehendak untuk melakukan apa saja. Tak boleh apa kita ada. Maka lazim, ni tahsilul hasil. Apa maksud lazim tahsilul hasil? Maksud lazim tahsilul hasil ni, maka sudah pasti terjadi benda yang sedia ada. Logik ke? Logik ke dari segi akal? Allah Ta'ala nak jadikan benda yang dah ada. Diri dia dah ada lah, kita panggil sudah ada, tersedia ada. Nak edit apa apa dah ada. Itulah maksud dia. Itu maksud tahsil sini, istilah harap lah, istilah ilmu tauhid. Dah ada benda, dah ada, nak buat apa lagi? Tak payahlah buat lah. Itu kan? Diri Allah ada. Siapa yang buat? Tak ada siapa buat. Pasal Allah tak buat, dah ada. Kan? Allah dah ada, nak buat apa? Kan dia buat diri dia. Kalau dia buat diri dia, maknanya dia bukan Tuhan. Ataupun Tuhan lain buat dia, mustahil juga. Dan jika ta'aluk pada yang wajib untuk mentiadakan yang wajib, maka lazim itu bertukar hakikat wajib kepada harus. Kalau Allah Ta'ala dia katalah, kita kata wajib ada, wajib ada, bukan wajib dijadikan. Allah wajib ada, kita tukarlah, Allah wajib diadakan. Status wajib diadakan tak ada, tak wujud dah. Dia akan bertukar kepada harus ada. Pun mustahil pula dalam ilmu tauhid. Sebab kita belajar sifat nafsiah Allah, wujud kan, sifat wujud Allah Ta'ala itu maknanya wajib wujud, wajib ada. Bila sebut wajib ada, maknanya mustahil tiada. Kan? Oleh sebab hakikat wajib tiada menerima tiada. Hakikat wajib tu maksud dia ada, lawan tiada. Itu bahasa mudah lah. Menerima benda yang tiada, menerima benda yang tiada. Itu maksud dia. Mana wajib ada, lawannya tiada. Itu dia. Jadi bila kata tiada tu benda mustahil. Macam kita berat sikit tajuk, tapi kalau kita faham betul boleh faham, insya-Allah kan. Jadi kita tengok balik kan. Allah Ta'ala dia berkuasa melakukan apa saja. Tapi adakah dia menjadikan diri dia berkuasa dan berkehendak? Tidak juga. Sebab apa? Dia wajib ada, dia bukan wajib dia ada kan. Kalau dia jadikan diri sendiri, dia tak ada status wajib ada lah. Status bertukar jadi harus ada, harus terjadi. Benda harus ni
Jawapan dia kalau harus ada, dia juga harus tiada. Maka di situ bertentangan dengan istilah yang kita wajib ketahui dalam ilmu tauhid, Allah wajib ada. Jadi Allah bila wajib ada, bertukar status harus ada. Bila harus ada, harus tiada. Tak masuk akal. Akal tolak. Tak logik lah kata dia. Kalau wajib ada, tiba-tiba dia menjadikan diri sendiri. Tak boleh. Dia dah ada. Berapa nak buat diri dia sendiri? Dia dah ada. Kalau dia buat diri sendiri pula, dia harus ada. Ingat dia, tu je lah. Allahu Akbar. Dan jika takluk pada yang mustahil untuk mentiadakan yang mustahil. Nampak? Takluk macam tadi ialah kalau berkait dengan perkara yang mustahil. Dan untuk mentiadakan yang mustahil, maka tahsilul hasil. Sama juga. Allah Ta'ala kan, dia buat untuk diri dia isteri dan anak. Jangan kita kata harus, haram hukum dia, dia jadi kufur. Jawapannya ialah Allah Ta'ala mustahil menjadikan untuknya anak dan isteri. Kalau kita katalah Allah kan, ta'aluk maknanya berkuasa dan berkehendak buat benda yang mustahil, maka tahsilul hasil, benda tu memang Allah tak buat dah. Allah nak buat apa-apa. Allah tak perlu kepada isteri pada anak. Jika ta'aluk pada yang mustahil, pada mengadakan yang mustahil, maka lazim bertukar hakikat mustahil pada harus. Kerana hakikat mustahil tiada terima ada. Apa hakikat mustahil? Kita boleh menerima tentang ketiadaannya. Mustahil ada, makna benda tu tiada. Tiba-tiba tukar. Allah nak buat juga, dia tak panggil dah mustahil ada, dia panggil harus sahaja ada. Pun tak masuk akal. Ni semua perkara-perkara hukum akal dia panggil. Kita belajar ini hukum akal yang berkait rapat dengan tentang ketuhanan. Jadi itulah kalau perbincangan ni berlaku hukum akal ni sebab kerana ada setengah orang dia pakai akal. Dia pakai akal. Satu orang kafir dia anggap Tuhan tu dijadikan. Kalau kita kata Tuhan menjadikanlah. Kalau dijadikan tak power dia. Sebab apa? Kalau dia menjadikan diri dia, dia sama status dengan creator. Benda yang dicipta. Benda cipta ni maknanya bila masa boleh dimusnahkan. Tapi kalau dia yang mencipta untuk diri dia sendiri pun dia tidak cipta, memang ada. Tu yang power tu. Lepas tu tidak ada. Pertamanya sifat Tuhan menjadikan diri dia. Kedua, sifat Tuhan tu dijadikan oleh Tuhan lain. Yang ketiga, ada Tuhan lain yang sama dengan dia mencipta sesuatu. Semua tiga-tiga ni tak masuk akal. Kalau berlaku, timbul soalan lain pula. Macam saya timbul soalan tadi lah. Kalau Tuhan diciptakan oleh, Tuhan menciptakan diri sendiri, dia juga boleh memusnahkan diri sendiri. Kalau Tuhan diciptakan oleh Tuhan lain juga boleh musnahkan diri dia. Tak masuk akal juga. Tak hebatlah Tuhan tu. Kalau Tuhan lain juga join dengan dia dalam mencipta, dalam memusnahkan satu, mana Allah tak kuat, tak hebat. Nampak tak? Manusia, kita kata setakat ni peninju yang hebat, nama sekian. Tiba-tiba ada orang yang cuba mencabar dia. Even walaupun dia tetap menang, yang mencabar dia kalah. Ni segi hukum akal lah, logik. Kita tengok lepas dia bertinju, patah tak gigi dia, bengkak tak pipi dia, bengkak tak mulut dia, bibir dia, bengkak juga. Situ nampak lemah tu. Nampak? Kalau ada yang mencabar, maknanya dia lemah lagi. Sebenarnya ada yang kuat, dan satu masa besok ada yang mencabar dia lebih kuat dari dia lagi. Sebab tu kata Tuhan saja yang maha berkuasa, Tuhan maha berkehendak. Situ juga menunjukkan dia maha hebat. Tak ada lagi yang lebih hebat daripada Allah Ta'ala lagi. Itu sebenarnya. Inilah tujuan berjaya tauhid. Bukan sekadar kita mentauhid, mengesakan Allah, bahkan mengesakan Allah pada zat diri Allah, pada sifat-sifat Allah. Kita belajar sifat hari ini, qudrat, iradat, dan juga kita mentauhidkan Allah daripada sudut perbuatan. Dia buat dunia ni, alam ni, dia saja, tak ada lain. Kalau ada yang boleh buat, mana tak hebat sangat lah, sebab ada pencabar dia, kompetitor dia ada. Baik, habis itu. Ta'alluq ilmu. Ini kaitan ilmu pula. Allah Ta'ala sifat dia Tuhan yang mempunyai ilmu, maknanya Tuhan yang maha mengetahui. Adalah ilmu bertakluk ia kepada wajib satu. Ini ilmu tauhid, dia bincang tiga benda. Berdua, mustahil. Yang ketiga, harus. Allah Ta'ala ilmunya bertakluk, makna berkait kepada
perkara yang wajib, perkara mustahil dan perkara yang harus. Wajah ta'alluqnya inkishaf. Mana wajah ta'alluqnya? Bentuk ta'alluq Allah Ta'ala itu dalam bab ilmu adalah inkishaf, iaitu terang dan meliputi tiap-tiap sesuatu. Nampak? Allah Ta'ala, dia sebelum cipta sesuatu makhluk, semasa mencipta satu makhluk, dan selepas mencipta makhluk itu, ada tak sifat Allah itu jahil? Timbul soalan pula, kan? Jawapannya tidak. Sebab Allah Ta'ala berilmu, mengetahui. Maka sebelum dia buat, dia tahu dah. Sesuatu tu dia buat, dia tahu dah. Sesuatu tu dia tak buat, dia tahu dah. Maknanya dia nak buat sesuatu, dia tahu. Dia tak nak buat sesuatu pun dia tahu. Kalau kita lain kan, kita buat, dah siap. Kalau aku tahu ini risiko dia, aku tak nak buat. Allah tahu dah, kan? Sesuatu manfaat, sesuatu yang mudarat. Jadi Allah buat tu dengan sifat maha mengetahui, inkishaf. Mana inkishaf? Terang. Allah tu terang pada diri dia, mengetahui, ilmunya mengetahui sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya sesuatu yang ia lakukan atau dijadikan. Maka bahagian ta'alluqnya satu jua. Apa dia? Iaitu tanjizi qadim, artinya tunai pada azali. Tuhan mengetahui pada segala yang wajib, iaitu diketahui zatnya dan sifatnya. Ini pertama. Yang pertama, tanzizi qadim. Tanzizi qadim, melaksanakan satu sejak azali lagi. Allah Ta'ala tahu tak tentang diri dia? Jawapannya mesti tahu tentang diri dia. Takkan Allah tak tahu? Takkan Allah Ta'ala dia ada tapi tak tahu tentang diri dia? Berat tu, kan? Allah tak tahu tentang diri dia, itu benda yang tak masuk akal. Adakah Allah Ta'ala tidak mengetahui tentang sifatnya? Pun juga tak masuk akal. Allah Ta'ala tahu diri dia sejak azali, Allah tahu tentang sifatnya sejak azali. Dan mengetahui yang mustahil, apa dia? Iaitu diketahui pada azali syarikul bari. Ini tiada bagi. Apa maksud syarikul bari? Tuhan yang bersekutu dengan dia. Allah Ta'ala tahu dah sejak azali tiada Tuhan melainkan ianya saja. Dan dia tahu tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala yang bersekutu dengan dia. Ini tahu tu maknanya Allah tahu tentang diri dia sejak azali, Allah tahu sifatnya sejak azali, dan Allah tahu juga perkara yang mustahil, iaitu tidak ada yang Tuhan lain daripada dia, yang bersekutu, yang joint adventure dengan dia dalam melakukan, menjadikan sesuatu. Situ dia, ya. Jadi dia ada tertakluk dengan perkara yang wajib, dan dia juga ada tertakluk dengan perkara yang mustahil. Dan mengetahui segala yang harus. Yang harus, perkara yang harus berlaku, yang tak wajib dan tak mustahil, iaitu diketahuinya. Allah Ta'ala tahu segala yang harus, yang telah ada, dan yang lagi akan diadakan, dan yang lagi akan ditiadakan. Tiga benda dalam perkara harus ni. Masa Allah nak buat alam, alam ni bukan wajib ada, bukan mustahil ada. Kalau kata mustahil, tak masuk akal. Sebab dah ada dah alam ni. Langit bumi dah ada dah. So dia dah ada dah. Dia kamu kategori mustahil. Dan dia bukan juga kategori wajib, tapi kategorinya Allah harus jadikan alam ini. Baik, ketika Allah harus menjadikan alam ini, Allah tahu tak sebelum jadikan alam ni? Dia tahu dah dia nak jadikan alam ni. Allah Ta'ala kalau katalah dia tak nak jadikan sesuatu, katakan orang si nama dia A, dia lahir meninggal, itu jadi tapi tak hidup, Allah tahu dah, dia ni takkan hidup. Ataupun juga budak yang gugur daripada perut mak dia seketul daging je, tak cukup sifat, Allah tahu dah. Allah tahu dah, Allah tiadkan akan mengadakan diri dia. Ini Allah tahu dah, Dan juga Allah tahu tentang sesuatu yang lagi akan ditiadakan. Jadi sesuatu yang dah berlaku,
yang akan diada dan akan tiada, semua Allah Ta'ala berlaku. Tahu berlaku saja. Tahu berlaku, belaka. Maka tiada baginya ta'alluq saluhi qadim. Saluhi qadim apa? Sesuai. Ada sejak azali. Dan tanjizi hadis, iaitu sesuai untuk dijadikan pada waktu kini. Kerana jika ada ta'alluq saluhi qadim atau tanjizi hadis, melazimkan tuan itu bersifat jahil. Maksud dia, kalau Allah Ta'ala dia tak tahu sesuatu benda itu yang patut terjadi sejak azali, ataupun dia melaksanakannya setelah mana di alam ini, dia tak tahu, dia main buat je, maka jawapannya Allah Ta'ala sifat jahil. Contoh kan, jika Allah Ta'ala dia jadikan Abu Jahal tu sejak daripada azali Allah tahu dah dia kufur, kan? Maka berarti dia hidup jadi apa? Kafir lah. Dia tak beriman. Allah tahu tak yang dia tu memang tak beriman? Dia pun tahu. Nampak? Allah tahu. Allah jadikan Nabi Muhammad. Allah tahu Nabi Muhammad tu dia akan beriman. Sekarang ni boleh masuk akal lah kita fikir balik, Allah jadikan Abu Jahal. Allah nak Abu Jahal beriman. Tiba-tiba Allah tengok Abu Jahal kafir. Jangan cakap itu, tak boleh. Ayat ini dia rosak iman tu. Kan? Jadi berarti kita mengatakan Allah tu jahil. Kan? Allah sifat dia berilmu, mengetahui. Kan? Dia tahu dah yang Abu Jahal ni memang kufur. Dia jadikan Abu Jahal tu kufur. Allah jadikan Nabi Muhammad. Allah tahu dah Nabi Muhammad ni memang Nabi. Nabi tu memang beriman. Allah tahu dah. Tak boleh kita nak kata Allah tak tahu. Betullah bahayanya kan, bila kita tidak memahami, mengetahui mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka akhirnya apatah lagi kita kata ajaran Islam lah. Itu timbul orang kan, orang timbulkan soalan, Ustaz, kenapa Allah ciptakan Abu Jahal sedangkan Abu Jahal tu hidup kafir? Kan? Kau tanya kenapa, berarti Allah Ta'ala tu tak tahu ke yang Abu Jahal tu hidup jadi kafir? Tanya dia balik. Barangkali tu mana iman kau tak tetap lagi, belum kuat lagi, belum betul lagi, belum jazam lagi. Yang jazamnya Allah Ta'ala tahu, tapi soal kenapa jangan tanya. Soal dia buat apa dia hendak. Itu sebenarnya kita nak kata apa, itu yang Allah hendak. Sebab tu dia kata kan, kuasa Allah, kehendak Allah menjadikan Abu Jahal tu kafir kan? Tetapi Allah tak redha apa yang dibuat oleh si Abu Jahal, Abu Lahab semua tu. Itu je. Bukan kata Allah nak jadi kafir, Allah redha, tak salah. Bukan redha, Allah tak redha. Tapi kalau Allah Ta'ala kata dia jadi kafir, jadi kafir. Allah kata dia beriman. Kita nak tanya, kenapa Allah buat gitu? Seolah-olah macam tanya pula, tikai lah. Allah Ta'ala ni kenapa dia buat gitu? Macam tak sekedik Tuhan. Gitu. Allah lagi maha mengetahui. Ya. Satu lagi kita tengok kan, orang Palestin kan, kenapa dia kena hentam Yahudi terus sangat? Tak ada kemenangan. Kenapa Allah tak lebih kemenangan? Allah lagi tahu. Allah tahu dah bila mereka ni akan menang. Kita tak tahu kan, sejak azali Allah tahu dah. Allah tahu dah bila time mereka diserang, berapa peluru yang kena, berapa orang yang mati. Allah tahu dah berapa rumah musnah, berapa tahun lama perang tu berlaku. Allah tahu belaka. Kita tiba-tiba tanya macam seolah-olah Allah tak kerti buat apa. Jawapannya adalah hikmah yang kita sendiri tak tahu. Ini kita besarnya hikmah Allah Ta'ala jadikan satu, sebab dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ketahuilah olehmu adalah ta'alluq kudrat, maknanya kaitan kudrat, kaitan kuasa, iradat iaitu kehendak, dan ilmu hal keadaannya beratur, dia beratur sesusun, iaitu pertamanya ta'alluq kudrat. Dia mula berkaitan kudrat dulu, lepas itu diikuti pula ta'alluq iradat, kan, kaitan dengan kehendak, dan ta'alluq iradat pula mengikut ta'alluq ilmu. Mana gini susunan dia, Allah Ta'ala dia berkuasa menjadikan apa saja. Dia bukan sekadar berkuasa je, yang kedua dia berkehendak. Kemudian lepas dia berkehendak tu, dia tahu apa yang dia nak buat. Itu dia berturutan tu, tiga benda. Kita banding kita. Pasal kita nak belajar tentang bab ketuhanan ni, kena banding diri kita sendiri. Sebab tu
Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, kenal Tuhan dia. Ni salah satu contoh ni. Di kita ni kan, okey, pertama kita ada kehendak, kita ada kuasa, kudrat. Kita ada kehendak, kita ada ilmu. Tapi sama tak kita dengan Allah Ta'ala? Saya ni contoh kan, saya berkuasa untuk datang ke sini. Okey, daripada Gombak ke sini. Kan, ada kuasa, ada kemampuan dengan ada motor. Minyak pun ada. Ada helmet. Boleh pula bawa motor, masih lagi mampu bawa sampai. Kenapa saya sampai sini? Sebab kehendak saya nak datang sini. Kedua, kehendak. Dah. Yang ketiga, ilmu. Saya tahu dah datang sini tujuannya ialah untuk kuliah Zuhur. Sekali sampai masa saya balik. Dan saya tahu saya boleh sampai. Pasal tengok luar pun cuaca pun okey kan. Tapi tengok, kita tiga benda ni kita buat masih lagi belum lagi bersifat perfect. Contoh kan, saya mungkin berkuasa, berkudrat nak bawa motor tadi. Tiba-tiba, na'uzubillah, contoh tengah-tengah jalan tiba-tiba rasa badan, tiba-tiba rasa tak mampu nak bawa motor dah kan? Penat, berhenti kejap. Ataupun kehendak tadi ada, lepas tu hilang dah kehendak tu, rasa macam malas datang pula kan. Ilmu kita pula tak perfect. Kita kata tak hujan, kita tengok hujan, mana kita tetap lemah. Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala dia berkuasa nak buat satu, dia juga mempunyai kehendak nak buat satu, dia tahu apa yang dia buat. Nampak? Kemudian kalau kita ada kehendak, kita ada kuasa tapi tak ada kehendak, takkan boleh buat benda tu. Aku boleh nak pergi tapi aku malas nak pergi. Itu maksud dia. Aku boleh nak pergi. Boleh pergi tu maknanya ada kudrat. Tapi malas nak pergi, tak ada kehendak lah. Faham tak? Ataupun aku boleh pergi, ada kudrat. Aku pula nak pergi. Tapi tak tahu jalan, ikut jalan mana. Ilmu tu. Allah tak ada. Perfect sungguh. Dia berkudrat, berkuasa. Dia berkehendak, dia buat. Dia tahu dia buat apa dia buat. Mungkin pada kita kata, Allah kan dia maha mengetahui, tapi kenapa dia buat satu benda yang pada kita sia-sia? Betul. Dan Quran kata, Rabbana Tuhan kami, ma khalaqta hadha batila. Ma khalaqta hadha batila. Tidak engkau jadikan ini sia-sia. Tak ada benda yang Allah jadikan sia-sia. Itu dia. Ini yang kita kata lah, kita mikir kan, tak ada sia-sia. Babi hutan kalau datang, dah lah tak halal babi hutan kan. Ada orang makan babi hutan, tak ada kan, orang kafir kan. Dah datang nyondol pula. Kita tengok dalam video-video dekat FB kan, dia datang sondol punya dan pagar rumah beruntuh. Bayangkan, punya besi tu kan runtuh kan. Dia datang serang orang tak kira apa, betul-betul menyondol. Tu kata nyondol tu, rupanya babi bandar ni reti bahasa lagi kan. Nyondol pun dia ada juga, dia punya orang kata hard limit tu. Dia macam bawa kereta lah kan. Dia ni tak, dia main laju kan. Kalau kita mikir balik kan, ya Allah apa kau janjikan. Dari itu kita kena yakin Quran kata Tuhan dia kata sia. Semua tu ada dia punya kehendak, hikmah, sebab dia tahu apa dia buat. Subhanallah. Kita pula kalau buat sesuatu kan, orang bertikai juga. Walaupun kita tahu dah, aku tahu aku ada ilmu nak benda ni, tapi orang bertikai juga. Apa nak heran, mufti yang berilmu keluar fatwa, apa orang bantah? Dia sebenarnya keluar fatwa ni biasa lah kan. Dia fatwa pertama kata boleh, kedua kita tak boleh. Itu pun menunjukkan bahawa itu yang berilmu tapi tetap simpan dia makhluk. Allah tak boleh. Tak boleh kita kata gitu. Itu kata Allah baik tapi kata aku tak baik. Kufur kita. Tak boleh kata gitu. Nampak? Allah kata tak baik, kita kata baik. Tak boleh. Kufur kita maksud, sebab kita engkar. Jadi maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia jadikan perkara yang haram, maka dia haramkan yang haram itu, kita pun akur. Dia jadikan benda yang harus, yang halal, dia halalkan, kita pun akur. Itu saja. So kita tahu dah, dia berkudrat, berarti dia berkuasa melakukan sesuatu, maka kesan itu terjadi. Dia berkehendak melakukan sesuatu, dia mengkhususkan kehendak dia untuk melakukan sesuatu, dia akan buat ikut kehendak dia. Tapi jangan lupa, dia mempunyai ilmu, pengetahuan untuk menjadikan satu, dia akan buat. Kan? Ataupun tidak menjadikan satu pun dia tahu dah. Kan? Dia
berkuasa untuk tidak menjadikan satu, berkehendak untuk tidak menjadikan satu, dan dia mengetahui untuk tidak menjadikan satu dahulu. Lepas tu kita kembali pada hikmah. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan, sebab mustahil jadikan untuk dirinya isteri dan anak. Nampak? Allah Ta'ala berkuasa untuk tidak menjadikan isteri dan anak. Allah sendiri berkuasa, Allah sendiri berkehendak untuk tidak menjadikan isteri dan anak. Dan Allah Ta'ala mengetahui yang dia tidak akan menjadikan isteri dan anak. Itu je lah. Kita baca pula dari segi hikmah. Kenapa Allah tak buat? Betul lah. Kalau Allah Ta'ala buat untuk dirinya isteri dan anak, orang nak sembah mana tu? Nak sembah suami, bapa ke? Nak sembah isteri atau sembah anak? Atau minta tolong 3 sekali, sembah 3 sekali. Cuma benda semua mustahil. Bertentangan dengan pengertian tauhid, iaitu mengesakan Allah. Jadi kata dia apa? Ketahui olehmu ta'alluq kudrat, iradat dan ilmu hal keadaannya beratur, iaitu ta'alluq kudrat mengikut ta'alluq iradat dan ta'alluq iradat mengikut ta'alluq ilmu. Dia ada susun galu dia, susunan dia, tertib dia. Sekarang kita tengok pula sifat Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ada ta'alluq lagi. Ta'alluq atau kaitan antara dengar, kaitan dengar dan lihat, maka kedua sifat itu tertentu ta'alluq kepada yang maujud. Maujud tu mana yang ada lah. Maka Allah dia mendengar, Allah dia melihat perkara yang ada. Sama ada yang maujud itu wajib, sama ada yang ada tu ada secara wajib, atau yang ada tu harus, secara harus, dengan syarat yang harus ini maujud. Adalah, kerana ada yang harus tidak maujud. Ada perkara yang harus tiada, seperti mungkin, perkara harus mungkin tu dalam ilmu Tuhan yang tidak hendak dijadikan seperti beriman Abu Lahab. Itu dia tadi, kita belajar tadi ni kan. Pada ilmu Allah tahu dah, Allah tak nak menjadikan si Abu Lahab tu beriman, maka dia tidak ada kaitan dengan, tidak ada ta'alluq dengar dan ta'alluq lihat. Kerana ta'alluq ilmu Tuhan bahawa Abu Lahab itu tidak beriman, tiada beriman, dan tidak ta'alluq keduanya itu kepada perkara yang mustahil. Kerana tiada yang wujud. Ta'alluqnya itu adalah terang dan meliputi kepada perkara yang ada jua. Baik. Ini perkara-perkara yang kita kata perkara berkaitan dengan dengar dan juga lihat. Semua orang tahu kan. Sifat dengar, sifat lihat lain. Sifat tahu, sifat apa lagi ta'alluq, kudrat, iradat, semua tak sama dengan sifat-sifat yang lain. Baik. Maka kita tengok saya ringkaskan lagi lah, pasal kita nak bagi mudah faham. Adapun hakikat tiada sama ni tidak dapat diketahui, hanya Tuhan jua yang mengetahui. Maka sebab tiada sama antara 3 sifat itu, kerana jika sama inkishaf. Apa mana sama inkishaf? Terang. Pasal dia kata tadi, sifat ilmu Allah, Allah tahu secara jelas. Itu mana inkishaf. Sejuga Allah melihat secara jelas, Allah dengar secara jelas. Sama tak 3 benda ni? Jawapan tak sama. Tahu secara jelas dengan lihat secara jelas dengan dengar tak sama dari khusus sifat. Tapi yang mengetahui hanya Allah Ta'ala saja mengetahui hakikat sebenarnya. Baik. Maka sebab tiada sama antara 3 sifat itu, kerana jika ada sama, maka jadilah dia macam ni, tahsil hasil. Benda yang sudah ada. Benda sudah ada. Kita balik pada persoalan tadi tu. Dia semua ni, perkara-perkara ni kalau kita bincang memang dia cukup complicated lah kan. Pertamanya, ta'alluq saluhi qadim, ni istilah dia. Kedua, ta'alluq tanjizi qadim. Yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis. Kita hurai balik maksud dia tadi. Ta'alluq saluhi qadim, makna sesuai sejak azali untuk Allah jadikan ataupun tidak jadikan. Iaitu patut dan layak pada azali Tuhan mendengar dan melihat akan perkara yang harus yang lagi akan diadakan. Okay, baik. Allah kan dia maha melihat, Allah maha mendengar.
Allah dengar dan lihat tak perkara yang harus untuk diadakan? Jawapannya ialah, takkan Allah dia tak tahu? Satu, takkan dia tak lihat? Dua, takkan dia tak mendengar? Walaupun benda itu Allah Ta'ala hanya layak untuk menjadikan dia. Dia layak jadikan dia, belum tentu jadi lagi. Dia layak aja baru. Layak aja baru. Ya. Macam kita kata kan, kita ni bukan kategori soluhi qadim. Tadi kita dah tadi hadis dah. Kita dah kategori ketiga. Kita dah ada dah. Sekarang ni benda yang belum ada lagi. Pada ilmu Allah dia tahu dah. Benda tu ada tak ada. Ataupun dia dah dengar dah benda yang ada, benda yang tiada. Dia dengar. Dia lihat benda yang sudah ada, benda yang akan diadakan atau benda yang ditiadakan. Yang kedua, dia bertakluk dengan tanjil qadim. Sekarang yang kedua dia pindah pula. Tadi layak untuk diadakan sejak azali. Atau layak untuk bagi Allah Ta'ala mengadakannya, maka dia lihat, dia dengar. Sekarang ni dia buat pula. Dia jadikan pula. Tapi sejak azali lagi. Iaitu Tuhan, iaitu tunai pada azali Tuhan mendengar pada perkara yang wajib yang wajib seperti apa yang ia sendiri berkata dan melihat. Yang wajib iaitu ia melihat akan zatnya dan sifatnya sendiri. Penting ni. Tadi kita katakan Allah tahu tak tentang diri dia, sifat dia? Mesti tahu. Allah tak lihat tak diri dia dengan sifat dia? Mesti lihat diri dia, sifat dia. Allah dengar tak tentang diri dia dan tentang sifat dia? Mesti dengar. Ini namanya tanzil qadim. Allah dah buat sejak azali lagi. Kan? Tapi bukan buat diri dia. Maknanya Allah tak buat pendengaran, Allah tak buat penglihatan, Allah tak buat ilmu dia. Itu semua sifat dia memang sudah ada. Itu maksud dia. Tunai sini maknanya bukan tunai untuk melakukannya. Kan? Dia tak lakukan diri dia, tak lakukan sifat dia. Cuma dia mendengar dan melihat diri dia, sifat dia. Yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya tunai pada hari jadi benda yang baharu. Maksudnya sekarang ni, alam ni. Senang je kalau nak faham kan? Macam budak lahir. Budak lahir tu maknanya tanjizi hadis Allah jadikan dia. Tak? Dalam perut tu dah jadi dah dekat dunia. Tapi orang kata belum lagi, dia kata 100%. Takut keluar mati. Keluar hidup dia. Tu tunai tu. Untuk alam ni. Hadis ni benda dalam sekarang ni. Jadi setiap makhluk sifatnya baharu. Tunai pada menjadikan satu perkara itu secara baharu sekarang. Tuhan mendengar dan melihat akan yang harus, yang telah ada. Macam tentulah. Allah lihat tak semua makhluk yang dia cipta? Ya. Allah dengar tak semua makhluk yang dia cipta? Ya. Ada kecuali? Tidak. Dengarnya pula sifatnya inkisyaf, jelas. Walaupun tak bersuara. Walaupun tak bersuara, Allah dengar. Kan? Cakaplah hati kita, Allah dengar. Kan? Kita cakap perlahan, orang sebelah dengar. Orang jauh tak dengar. Kita cakap kuat, semua orang dengar. Allah Ta'ala dengar waktu, keadaan segala-gala. Yang bersuara tak bersuara, yang berhuruf tak berhuruf, Allah dengar. Ya, bayangkanlah. Mana? Ni. Lihat. Kita lihat benda depan mata. Allah melihat benda yang tak ada di alam nyata kita. Yang gaib. Ada beberapa perkara yang saya suka ulang balik. Jaga-jaga hati-hati. Jangan cakap benda ni menjadi rosak akidah. Allah ni sifatnya gaib, tak boleh sebut. Sifat gaib, sifat makhluk. Jadi bukan dipanggil Allah bersifat gaib. Tak boleh. Pasal gaib tiada. Jadi bila gaib dia tak nampak diri dia, tak nampak sifat dia. Ini rosak akidah. So ada orang kata kan, tafsiran ayat Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman dengan perkara yang gaib, mendirikan solat dan juga menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan rezeki kepadanya. Gaib tu apa dia? Oh, dia kata antara yang gaib Tuhan. Dia rosak akidah. Ni apa main? Dia bukan rosak akidah, ni sesat, kufur. Yang main. Tuan-tuan, Nabi gaib tu apa tafsiran dia? Terjemahan dia. Ada tafsiran ni ialah gaib ni syurga, neraka, jin.
Malaikat, syaitan. Dia gaib. Alam kubur. Gaib ni yang tidak ada depan mata kita, yang tidak diketahui oleh kita, yang tak didengar oleh kita. Kalau Allah bersifat gaib, berarti Allah tak tengok diri dia. Allah tidak mengetahui diri dia. Allah tak mendengar tentang diri dia. Allah tak melihat, tidak mengetahui dan mendengar sifat-sifat dia. Nampak? Ni kita belajar 3, hari ni 4 lah. 4, 5 lah. Ta'aluk bagi kudrat, iradat, ilmu, lagi sama' basar. Maknanya kudrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, kemudian dengar, kemudian lihat. Cukuplah tu. Sampai dulu. InsyaAllah ta'aluk kalam kita akan bincang lagi. Apa ni ta'aluk kalam. Kalam ni lah kata-kata Allah, tapi dia tidak berhuruf dan tidak berlafaz. Pun satu benda yang penting kita bincang. Subhanakallah bihamdik, syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.